Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli wa sallim ala Muhammadin min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita meneruskan acara majlis, marilah sama-sama kita melafazkan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. صراط الذين أنعمت عليهم. Yang bersama Tuan Dio, Muallim, Tuan Fikri, Ketua Kampung Abang Lee, Pengerusi Masjid, AJK dan ahli karya serta muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi, justru dengan hidayah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam masjid yang indah ini. Pertama sekali ingin saya mengucapkan tahniah kepada para hadirin dan hadirat sekalian kerana berkumpulnya kita di sini bagi menyertai majlis ilmu yang disampaikan sebentar sahaja lagi oleh penceramah jemputan kita yang lebih dikenali sebagai Q-Said, seorang yang tidak asing lagi bagi kita. Sebelum kita memulakan kuliah, sedikit latar belakang yang saya akan terangkan bagi pengetahuan kita. Nama penuh Ustaz Said Muhammad Bakri bin Said Ishaq dilahirkan di Kuantan, Pahang dan sekarang menetap di Cemor. Berkelulusan ijazah sarjana dalam bidang syariah, fiqh dan usul di Universiti Malaya. Juga berkelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang syariah Islamiyah di Universiti Al-Azhar, Mesir. Sekarang belum lagi. Merupakan juara Pencetus Ummah musim ketiga pada tahun 2015 dan mempunyai tauliah mengajar agama negeri Perak sejak 2009 dan juga negeri Terengganu sejak tahun 2023. Beliau sekarang sedang mentadbir Ma'had Tahfiz Vocational Baitul Dhiya yang dibangunkan dan diasaskan oleh beliau sendiri pada tahun 2018. Selain itu juga beliau berjaya membina kompleks pendidikan Baitul Dhiya di kampung Cik Zainal, Cemor, Perak yang telah beroperasi pada 1 Februari tahun lepas. Maka dengan ini sukacitanya saya menyebut Al-Fadhil Ustaz bagi menyampaikan ceramah beliau. Majlis kali ini menyebut mempersilakan. Falyatafadhal masykurah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada tuan imam muda kita masjid. Lupa nak ta'aruf dulu. Yang dihormati, yang berbahagia Tuan Dio, Muallim, pada penghulu ataupun ketua kampung kita dan seluruh jawatan kuasa, khasnya kepada pengurusi masjid yang sedang sibuk di sebelah sana. Moga-moga Allah SWT merahmati beliau dan usaha beliau dan seluruh jawatan kuasa masjid yang dirahmati Allah SWT, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana saya diberi kesempatan untuk sampai ke sini walaupun terlajak dan tersesat adalah sekali tadi. Alhamdulillah, dia berjaya tipu kita. Kita tulis masjid ni dia lajak sampai ke sana sampai ke sini dia musing. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat juga saya sampai dekat sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala kita berhimpun dalam satu majlis ilmu dan kita berada di tempat yang paling baik. Nabi kata khairul buqa atau biqa, tempat yang paling baik adalah masjid. Masjid adalah tempat yang paling baik sekali atas muka dunia.
Dan tempat yang paling buruk, kata Nabi SAW, aswaq, iaitu pasar-pasar. Kenapa pasar tempat yang paling buruk? Sebab di situ banyak berlakunya pembohongan, penipuan dan sebagainya. Dia sudut timbangan dan sebagainya. Maka tempat yang paling baik, masjid. Orang yang paling baik, orang masjid. Dia tak sebut orang duduk tengah padang bola, tak. Dia sebut masjid. Orang masjid ni tak baiknya tukar selipar tu je. Tukar selipar orang, terambil selipar orang lain, semua baik belaka. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memuji orang yang datang ke masjid dengan firman-Nya, innama ya'muru masajid Allah. Hanya senya orang yang makmurkan masjid-masjid Allah, yang sentiasa mulazamah mari ke masjid, khasatan untuk kita punya makmum lelaki. Untuk orang lelaki-lelaki, orang perempuan afdal semayang di rumah, tapi bagi lelaki-lelaki afdal mari ke masjid. Dan kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hanya senya orang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah wal yawmil akhir. Mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan Nabi pernah menyatakan sebuah hadis yang sahih. Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan berada di bawah arasy Allah satu masa nanti. Kita kalau kat dunia, kalau panas, kita boleh lari masuk dalam rumah. Kalau panas sangat, kita on kipas, on aircon. Kita boleh mandi, cabut, macam-macam kita boleh buat. Kita boleh lari daripada kepanasan. Kalau sejuk, tutup kipas, tutup aircon, pakai selimut dan sebagainya. Tapi di akhirat nanti ada satu saat yang mana kita semua akan berada dekat sana. Semewah mana kita, sehebat mana kita akan berada di mahsyar. Tetapi ada kelompok-kelompok manusia yang akan selamat daripada panasnya pada mahsyar itu, iaitu salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang lelaki, Nabi sebut warajulun lelaki, yang mana hatinya berpaut rapat dengan masjid. Maknanya senantiasa mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, memakmurkan masjid. Maka ni orang yang disebut sebagai orang yang baik dan orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan dia. Jadi pada pagi ini kita akan bicarakan tentang ambang Ramadan. Nak masuk Ramadan ni, hari ni 21 Sya'ban kalau tak silap. Maknanya kita akan menghadapi Ramadan 9 ataupun 10 hari lagi, sekitar itulah. Maka kedatangan Ramadan dihadapi oleh dalam dua keadaan. Sama ada kita seronok nak sambut Ramadan ataupun kita tak seronok nak sambut Ramadan. Muhasabah diri masing-masing. Kalau kita rasa seronok sambut Ramadan, tengok seronok sebab apa? Sebab saya berniaga pasal Ramadan. Itu tak boleh. Tak ambil kira macam tu. Dia nak mestilah orang yang sambut Ramadan gembira seperti mana para ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyambut Ramadan sebab gembira sambut Ramadan, sebab dalam bulan Ramadan satu potongan harga diskaun yang cukup hebat yang Allah berikan kepada umat Islam. Kita kalau dapat satu package, contohnya package umrah. Package umrah sekarang ni mahal. Ditambah pula Allah Subhanahu Wa Taala nak pergi pula macam-macam prosedur dan sebagainya. Contohlah, dia kata package umrah 8,000 contoh. Saya tak buat, cuma contohlah. Dapat apa? Dapat air zam-zam, dapat pergi ke Taif, dapat naik kereta api laju, dapat makan anak unta, dapat makan kambing, kaki unta. Semua ada belaka dalam package. Kita kata hebat, murah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada bulan Ramadan satu package yang sangat istimewa. Selama sebulan Allah bagi kepada kita untuk sambut Ramadan Al-Mubarak yang akan sampai nanti. Maka mukadimah saya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, kita sepatutnya rasa gembira dengan kedatangan Ramadan yang tak lama lagi. Kalau saya belajar di Mesir dulu, orang Mesir ni Tuan Dio, dia kalau nak sambut Ramadan, dia akan pasang pelita, pasang lampu lilak-lilak. Dia akan buat macam tu, macam kita sambut malam 7 likur. Kita sambut malam 7 likur, malam Lailatul Qadar tu, 10 malam akhir kita sambut. Pasang pelita, pasang punjut ke panjut kita pasang. Tetapi orang Mesir, orang Arab, mereka akan sambut Ramadan, mereka akan pasang betul-betul cahaya-cahaya bergemerlapan, menandakan rasa gembiranya Ramadan datang. Itu beza kita lah. Kalau boleh buat di Sungai Dara ni macam tu, luar biasa tak? Kali ni sambut Ramadan, pasang pelita awal-awal lagi dah pasang. Sebab kedatangan Ramadan yang akan datang kepada kita dengan suatu keistimewaan yang sangat luar biasa. Ini kesemangat. Dan para sahabat Nabi SAW diajar oleh Rasulullah dengan doa yang kita baca, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kenapa nak kena sampai?
supaya kita dapat menikmati hidangan yang Allah berikan, tawaran yang sangat luar biasa itu. Maka pada bulan Ramadan yang sinonim dengan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan datang dengan 3 perkara ataupun 4 perkara. Yang pertama, as-siyam. As-siyam ni mana puasa. Puasa dari seluruh bahasa lughahnya imsak, maknanya tahan, imsak. Tengok ada waktu imsak. Imsak ni makna tahan. Cuma waktu imsak tu bukan waktu tertahan, waktu boleh kita makan, cumanya berhati-hati kalau nak bersahur. Imsak apa? Daripada makan, tahan daripada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa, daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari dengan niat. Tu kita belajar dari sudut fiqh Syafi'i, fiqh Imam Syafi'i, menahan diri daripada makan dan minum. Kita tak makan, tak minum. Berapa jam? Hampir 14 jam. Makan, tak minum. Dan perkara membatalkan puasa, tak korek, memasukkan sesuatu dalam rongga tubuh. Sampai ada kita nak korek hidung boleh takut, tuan-tuan. Sampai gitu-gitu dia buat. Gitu-gitu tuan-tuan tak? Dia tak takut nak korek. Padahal kalau kawasan ni boleh lagi. Yang tak boleh kalau kita korek tembus jari keluar ke sini balik. Itu lagi lah tak boleh. Nah, kalau sekadar korek sikit-sikit tak apa. Nak tarik telinga banyak. Tapi kita ni kadang malam boleh korek, siang juga kita tunggu. Ni masalah kita. Nah, gitulah masalah. Kadang tengah semayang, benda celah gigi tu boleh kita buang sebelum semayang. Tengah semayang juga kita nak buang pakai lidah kita. Ni perangai kita. Nak tempat-tempat tak sepatutnya kita buat. Makan tak sentuh suami, tak sentuh isteri. Padahal sentuh boleh je. Bergurau-gurau boleh. Cuma tak boleh bersetubuh je. Nabi pernah mencium Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kita suami nak cium, tolak muka. Jangan. Nanti terbabah kita ni. Terbabah. Suami, Masya Allah, tabarakallah. Tak ada masalah. Cium, peluk, tak ada masalah. Yang bermasalah, benda lain yang kita buat, itu masalah. Membatalkan puasa. Daripada terbit fajar, iaitu subuh, sampai terbenamnya matahari, iaitu maghrib, dengan niat. Dengan niat. Niat tu paling penting sekali lah. Tu sebab kita belajar bab niat. Niat ni pun kadang-kadang setiap tahun mesti orang pakat tanya lagi. Apa ni niat puasa Ustaz? Lama dah tak puasa dah. Manalah 11 bulan tak puasa. Ngapai balik, pasang balik lagu Raihan. Nawaitu sawma ghadin an ada ifadhi syahri ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Dua-dua suami isteri nyanyi. Nawaitu sawma ghadin an ada ifadhi syahri ramadana hazi sana lillahi ta'ala. Maka kalau tak sebut bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Aku akan puasa esok. Esok puasa Ramadan. Aku nak puasa esok Ramadan. Selesai. Sebab niat ni mahalluha fil qalb. Niat tepatnya hati. Lafaz niat dalam mazhab kita sunat. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, lafaz niat bid'ah. Jangan pula kita salahkan mazhab Hanafi. Tak boleh. Ada setengah orang dia suka berbalah-balah. Yang ni bid'ah, ini kamu salah, ni kamu salah. Tak boleh. Dia mazhab dia, mazhab dia. Mazhab kita. Jangan pula kita duduk mengkondem mazhab orang lain. Mereka pun boleh kondem mazhab kita juga. Jangan gitu. Kita pergi Mekah, dah biasa 40 tahun, 50 tahun tak pernah pergi negara Arab, tiba-tiba sampai ke Mekah buat umrah. Tiba-tiba Tok Imam malam tu sampai, contoh sampai subuh. Kita pun tuan-tuan macam Allah pergi semayang subuh, tengok Tok Imam tak baca bismillah. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Kita kata apa? Sesat iman, tak boleh khabar gitu. Sebab dia bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i baca bismillah. Sebab bismillah salah satu daripada ayat daripada surah Al-Fatihah. Mazhab lain tidak. Bismillah bukan daripada Al-Fatihah. Itu khilaf ulama. Maka kena niat. Maka kita belajar niat. Niat ni mazhab kita kena ulang setiap hari. Nak ulang start bila kita kena niat? Start daripada terbenamnya matahari. Maghrib tu boleh niat dah. Lepas kita buka Allah makasum, Allah malakasum, saya pun lupa dah. Allah malakasum tu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahr ramadan. Boleh tak? Boleh apa? Ataupun cakap bahasa Melayu, saja aku esok, ataupun aku nak puasa esok hari bulan Ramadan. Sebut bulan Ramadan. Ataupun kata ulama, kita sunat bertaklid kepada mazhab Imam Malik bin Anas, iaitu kita niat puasa sebulan pada hari pertama. Saja aku berpuasa sebulan di bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Sebagai ihtiyati, berhati-hati. Takut-takut kita ni cepat lupa. Melayu cepat lupa. Tak.
Sebab kita kuat makan nasi. Nasi ni lupa. Nasia, lupa. Bahasa Arabnya nasia, lupa. Kalau beras, arus, pro 2 arus tu, pro 2 beras nama dia. Arus tu nasi. Arus tu nasi. Nasia mana lupa. Pensyarah saya Dr. Farid Hafizahullah waktu belajar dulu, dia kata orang Melayu cepat lupa. Dia kata cepat lupa. Disebut pa, dia tu disebut lepas lupa. Sebab apa doktor? Sebab kuat makan nasi. Dia kata nasi ni nasia, lupa. Betul lah. Layanlah doktor pensyarah itu. Maka terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Niat buat dua, maknanya niat pertama tu kita gabungkan terus. Niat sebulan, tujuannya takut-takut terlupa. Jangan buat-buat terlupa. Takut-takut terlupa. Dan niat pula setiap hari nawaitu samawadin fitibanin yang kita lafaz tadi. Itu dibenarkan di sudut syarak untuk kita buat demikian. Sebab takut-takut terlupa. Maka kita berpuasa ni daripada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa. Ini puasa orang awam, kata Imam Ghazali. Orang awam puasanya tak makan, tak minum, tak buat perkara batalkan puasa, itu saja. Tapi mata tak jaga, telinga tak jaga, mulut tak jaga, tangan tak jaga, kaki tak jaga. Maknanya perkara maksiat masih lagi istiqamah dia buat maksiat. Mengumpat, buat ketupat juga. Tengah puasa ni ngumpat juga. Tengah puasa balah juga, bertengking, keluar urat tekak ni. Sedangkan Nabi kata kalau orang nak ajak kita, nak bunuh kita, kita sebut inni saim, saya berpuasa. Orang ajak kita berbalah, kita kata saya puasa. Saya pun puasa. Dia puasa juga tak? Memang kamu puasa, saya puasa. Sekarang jangan balah lah. Sallu ala Nabi. Contoh orang Arab. Orang Arab ni tuan dia, kalau berbalah dia kata apa? Kalau kita nak balah ni, sallu ala Nabi, selawat pada Nabi. Dia pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Reda balah dia. Cuba kita orang Melayu tengah balah ni, sallu ala Nabi, babi, ada babi tu kata tak. Terus nampak kita ni, kita pantang tuan-tuan. Lawan Arab ni dia cepat marah, dia cepat reda. Orang Melayu dia lambat marah dan lambat reda. Itu sifat kita. Bukan dia orang Sangadara lah, Sungai Janda macam Allah SWT. Ini keadaan yang berlaku. Maka Masya Allah, puasa yang disebut oleh Imam Ghazali, yang pertama puasa tahap orang awam, yang hanya makan minum, tak makan, tak minum, tak batalkan puasa, tapi dalam masa yang sama masih lagi melaksanakan perkara-perkara mungkar. Tengok TV daripada subuh membawa ke maghrib, tengok TV. Masakan, rancangan masakan tentang puasa je mesti bab masakan. Sebab sinonim orang kita puasa makan, lepas puasa makan. Itu sinonim. Sedangkan Nabi ada kepada kita puasa ni manifestasi dia apa dia? Untuk melatih diri kita mengenang macam mana orang susah tak makan. Yang terdekat dengan kita sekarang yang berlaku di Palestin macam mana? Yang kita tadi makan kambing, tadi ajak kata kambing Ustaz, alhamdulillah pagi-pagi mengambing lah kita. Nah, roti cana lagi, tu lagi, begian-begian banyak makanan. Tadi subuh saya dicemur, depa jamu dah makan, teh tarik, ni teh peng, teh o. Nah, lepas tengah hari tak tahu teh apa benda lagi dia bagi pula. Makan saja kita ni. Makanlah, makan. Kita tengok di Palestin, Masya Allah, Allah uji mereka sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Makanan tak boleh nak masuk. Yang terbaru dia hantar daripada udara, hantar. Sebab Israel memang tak bagi camnya. Dan bila mana ada orang berkumpul, baru ni dia hentamnya sebuah truk bawa 100 orang lebih mati. 1000 orang cedera yang sedang berkumpul nak ambil makanan, dia bomnya truk tu. Dahsyat tak dahsyat? Kita mana ada bom, orang kentut je, pok tu bukan bom, kentut tak. Tapi tetap kita makan. Dia susah nak makan. Budak-budak makcik, gandum yang jatuh atas tanah, dia buat apa ni? Tarik, ambil letaklah bukit. Tarik letaklah bukit. Ya haula wala quwwata illa billah. Itu yang berlaku di Palestin, yang kita boleh tengok dalam TikTok, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam YouTube, dalam TV, tunjuk betapa mereka lapar, setiap hari lapar. Kita lapar bulan Ramadan saja 14 jam je kita lapar. Lepas tu kita akan kenyang. Esok pula lapar balik. Maka dilatih 14 jam tu untuk kita kenal, wahai Tuan Haji, wahai Puan Hajah, wahai manusia, orang Islam, begitulah orang miskin lapar. Kat Malaysia ni tak ada lagi kita jumpa orang mati sebab lapar. Walaupun dalam Bersamamu TV3 tunjuk satu keluarga bukan barulah 2-3 tahun lepas yang makan siput babi.
Saya rasa siput babi ni, dia makan siput babi sebab dia kata tak ada makanan dah. Rasanya tipu sangat macam Allah Subhanahu. Sebab saya pernah dalam TV ni banyak kali. Saya dalam TV ni lama tuan-tuan macam Allah Subhanahu dalam Astro, program Pencetus Ummah. Dia kena berlakon sikit. Nak bagi orang sedih sangat, dia kena berlakon lagi. Kena create satu cerita yang biar orang nangis. Itu namanya. Maka Malaysia ni nak kata mati sebab lapar, memang jauh lagi lah. Sebab kita sentiasa ada makanan, insya-Allah. Tengok masjid bulan Ramadan nanti, tengoklah. Setiap masjid mesti buat iftar. Sahur mungkin 10 malam akhir. Iftar. Makan, pergi surau ada iftar, pergi masjid ada iftar, disponsor pula makan. Sangat luar biasa. Kita duduk di Malaysia ni penuh dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi datangnya Ramadan untuk cek kita punya iman. Kamu kasih tak saudara kamu di Palestin yang apa itu? Ada seorang budak, saya tengok video dia nak tandah air. Tandah air, kita tandah air, buka buai keluar. Dia setitik, dia buka mulut, tandah mulut, setitik air keluar. Air tak ada. Yang mula-mula serangan berlaku di Gaza, kita lihat macam Allah Subhanahu Wa Taala, depa hanya dapat duduk minum air yang ada masin tu. Air yang disuling tapi ada masinnya lagi. Ada yang lagi luar biasa, dia temu ramah seorang hamba Allah ni yang depa terpaksa minum air kumbahan, ayak cak tu. Ayak cak tu dia rasa manisnya seperti madu. Itu mungkin ma'unah. Ma'unah ni pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat. Semalam video budak 9 hari terperangkap dalam bawah runtuhan, hidup lagi 9 hari. Tak dikeluar mampu lah sebab tak makan, tak minum 9 hari. Ini suasana yang berlaku untuk melatih kita orang Islam dekat Malaysia ni. Kita berpuasa kolong kenang sikit orang yang susah. Tu sebab bila mana kita makan sekarang, tak usahlah kita upload dalam media sosial, tak payah. Kecuali kita bisnes tu lain lah, memang kena promosi. Ni kita tak berapa nak bisnes ni, kita yang jadi mengkedarah je makan je, tak payah upload. Oh dah makan di seafood ni, oh dah makan mukbang menata waklu, semua kita makan. Betul lah. Semua kita letak dalam media sosial, sedangkan yang susah ramai tengok dan sebagainya. Itu yang pertama. Puasa untuk melatih diri kita. Yang pertama, puasa juga kata ulama untuk membakar nafsu kita ni. Nafsu kita ni sangat ganas. Kata ulama, diibaratkan nafsu macam binatang, haiwan. Binatang ni kalau dia lapar, dia baik dengan kita. Dia baik, tunduk, dengar, taat. Kucing lapar macam mana? Berlari, dia kejar kita ni, nak makanan. Cuba lepas dah kenyang, dia lari tak? Tak. Dia pusingnya kalau kita panggil, dia tak mari je, tuan-tuan macam Allah. Itulah ibaratnya nafsu. Nak melatih nafsu tak lain tak bukan, kena bagi dia lapar, baru dia dengar cakap. Maka 11 bulan nafsu ni kenyang, Allah datangkan sebulan untuk melatih nafsu kita agar takut dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza nafsu dengan syaitan? Nafsu ni komponen yang Allah buat dalam tubuh kita masing-masing. Semua ada nafsu ni. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu membeli belah, nafsu shopping window, nafsu shopping betul, macam-macam lah. Nafsu kita ada belakang. Kata ulama, beza nafsu dengan syaitan, dua-dua ni sama lain bapa lain mak, cuma dia adik-beradik, lain bapa lain mak. Cuma syaitan kalau dia suruh kita buat jahat, contoh dia kata, syaitan kata kamu berzina, syaitan kata berzina, nah kamu ada kesempatan berzina ni. Nafsu kata kalau kamu nak berzina, yuk nikah carilah yang comel sikit, jangan muka pecah pintu, kena cari yang comel sikit. Kalau nak ambil rasuah, contoh kita penguat puasa, kan viral baru ni kan, yang polis trafik tu kantor dengan pemandu daripada luar negara tu, malu kita kan, 300 dapat 100 je bayar, masuk bawah lesen, contoh. Syaitan suruh kita ambil rasuah. Baru ni saya pergi program di Terengganu, sampai dekat Gerik, JPJ Gerik. Sampai dekat Gerik, JPJ Gerik tu biasanya jarang dia sekat orang. Dia biasa okey je, jalan dia, ataupun dia akan tanya, mana je? Terengganu, jalan. Hari tu tak apa benda, masalahnya dia cek lesen pula. Saya pula lesen mampus pula hari tu dah. Lah tak renew. Lah kebet ikut hari jadi kita. Kita kena lupa. Kadang buat lupa. Hari tu memang lupa sungguh. Tangguh. Kali ni kena. Cik lesen cik. Lesen kita bagi. Oh cik ni bulan tahun berapa? Oh 2024 cik, mati 23. Dah mati cik. Oh minta maaf lah tuan, saya lupa benar. Lupa tak lupa cik, saman ni, saman. Sama dia sama tak, dia kata jangan cik nak merayu, tak ada.
Kena saman. RM70 cik. Kalau cik bayar dalam tempoh seminggu, RM70. Kena saman. Tapi kalau ada orang yang tidak berintegriti, dia kata boleh kita kira, kita pihan tepi lah, kita kira tepi. Macam mana? Setan kata kira tepi. Nafsu akan cakap nak kira tepi, boleh kamu cas dia biar mahal sikit. Kalau minta 100 tak cukup, contohnya minta biar lebih, itu nafsu. Dia mencantikkan lagi maksiat seseorang. Kalau setan suruh kita buat jahat, nafsu dia akan suruh kita buat jahat macam ni, macam ni, macam ni. Itu sifat nafsu. Maka dua-dua ni adik-beradik, lain bapak, lain mak ni, dua-dua ni musuh kita sebenarnya. Nabi pernah bersabda, raja'na min jihadil akbar, min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang daripada jihad yang besar, jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Nabi bawa balik daripada perang Badar. Perang Badar di perang yang besar. Kemudian kata sahabat, apa dia jihad yang besar itu wahai Rasulullah? Iaitu jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni susah nak bendung dia. Cuma cara nak bendung dia, kata Nabi, iaitu dengan cara kita berpuasa. Mana dalil dia lagi? Satu hari Nabi berjalan dengan isterinya, Sayyidatuna Sufiyah binti Huyai. Isteri Nabi kan ramai. Salah seorangnya Sufiyah. Sufiyah ni, dia ni orang Yahudi. Nabi kahwin dengan dia. Bila Nabi kahwin dengan dia, seluruh kaum puak Yahudi, puak-puak dia, semua masuk Islam belaka. Ini diplomatik ataupun cara Nabi buat untuk mendakwah pada mereka. Maka Nabi berjalan dengan Sufiyah waktu malam. Tiba-tiba lalu dua sahabat. Malam ke gelap, Nabi lalu. Sahabat lalu dua orang berjalan dengan laju sekali. Nabi panggil, wahai sahabat, mari sini. Ini Sufiyah, isteri saya. Nabi sebut macam tu. Sahabat dua orang ni kata, ya Rasulullah, takkan kami nak fitnah kamu, nak bergosip tentang kamu? Lantas Nabi kata, sesungguhnya syaitan bergerak dalam tubuh anak Adam mengikut laluan darah, majrad dam. Darah kita ni ada langit, urat dia. Syaitan lalu kat situ. Gi mari kat situ. Maka Nabi risau, takut sangkaan-sangkaan manusia menyebabkan menjadi sangkaan buruk dan berdosa. Nampak? Nak sebutnya cara nak menyempitkan laluan tersebut, kata ulama, dengan berpuasa. Maka puasa ni banyak manfaat dia. Dari sudut rohaniah dia, dapat menyelamatkan kita daripada gangguan syaitan. Apatah lagi syaitan pula disebut oleh Rasulullah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffilat asyayatin. Bila datang bulan Ramadan, ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga, dibelenggu syaitan-syaitan. Syaitan tak ada pada bulan Ramadan, tak ada. Tapi kata Syekh Atiyah Saqar almarhum, Syekh Atiyah Saqar, seorang ulama besar Al-Azhar, dia kata syaitan dibelenggu ada beberapa maksud. Yang pertama, kata dia, betul syaitan semua kena tangkap belaka. Maka tak ada syaitan pada bulan Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Atiyah Saqar, syaitan yang hebat saja kena tangkap. Brigadier General, General Bersara, Captain, Major, yang ni kena tangkap. Prefect tak kena tangkap. Yang pangkat-pangkat rendah tak kena tangkap. Dua. Yang ketiga, kata dia, syaitan tak kena tangkap. Semua tak kena tangkap. Cuma dilemahkan saja mereka, sebab mereka tak mampu nak kacau kita. Yang keempat, kata Syekh Atiyah Saqar, semua syaitan ditangkap, tapi ada sepupu syaitan ataupun saudara dia, namanya nafsu yang kita sebut tadi. Tu sebab pada bulan Ramadan kita orang berpuasa, tapi ada orang tak puasa, masih lagi buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, kata dia, syaitan ditangkap semuanya, tapi ada lagi spesies syaitan, iaitu namanya syaitan di kalangan manusia. Ni paling dahsyat sekali. Kalau syaitan di kalangan jin, tuan-tuan baca ru'yah, dia mencabut lagi. A'udzubillah, a'udzubillah, tu pun bergelepar dia. Apatahlah, saya pernah dijemput satu hari, saya tak reti perubatan. Wallahi saya tak reti perubatan. Cumanya satu malam tu, saya angkat telefon, cikgu sekolah saya telefon. Dia kata, Syekh, tolong Syekh, mari rumah saya. Kenapa? Kena kerasukan. Dia saudara dia kena rasuk. Saya kata, aku tak reti, nampak ni. Dia sebut kena rasuk pun meremang dah bulu rumah kita dah. Aku tak, tolonglah Syekh, aku telefon ustaz banyak dah, kamu seorang je ustaz yang angkat telefon. Allah nyesal saya angkat telefon lagi tu dah. Dan sekali pergi juga sebab dia minta sangat, pergi tuan-tuan sekalian, tengok memang kena rasuk lah. Saya tanya dia, dah aku nak kena buat apa? Kita pula tanya dia, aku nak kena buat apa? Mu ikut nak buat apa, suka kamu Kita baca Yasin, baca Yasin.
Baca Yasin menggelupur setan tu. Nah, orang tu menggelupur. Di sebelah saya ada seorang, lepas selesai baca Yasin, dia mari hidang air, tapi tangan dia terketar macam Parkinson bagi air. Dia duduk sebelah saya waktu baca Yasin tu. Tiba-tiba dia pula menggelupur. Menggelupur tak? Allah sudah kata yang baik, yang tadi tu dah selesai dah, yang ni pula menggelupur. Saya tanya dia tadi, saya tanya ketua rumah tu, dia kata, ustaz, punca yang seorang pertama tadi kena rasuk sebab dia ni lah yang duduk sebelah ustaz tadi. Saya kata dia baca Yasin sebelah saya tadi. Ustaz, Iqra satu pun dia tak lepas, ustaz. Bayangkan setan jin baca Yasin duduk sebelah saya, baca Yasin. Baca Yasin kadang. Maka tuan Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan kita ni pada bulan Ramadan, kata Syekh Atiyah Saqar, kalau jin betul ataupun syaitan itu ditangkap, tapi ada syaitan di kalangan manusia, yang ni tuan-tuan baca 30 juzuk pun mereka tak lari pada kita. Ni di kalangan manusia yang jahat, kata Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan terkenal sebagai bulan Al-Qiyam. Qiyam ni apa dia? Iaitu mendirikan malam-malam bulan Ramadan. Kita malam bulan Ramadan kita buat apa? Salatul Tarawih. Itulah yang utama ni. Salat tarawih tak ada pada bulan selain pada bulan Ramadan. Tak sah lah siapa-siapa yang berautoriti tu konon-konon kita kata kita nak buat lepas habis Ramadan, kita nak tukar bulan Syawal kita buat tarawih. Tak boleh. Misi tarawih bulan Ramadan saja. Maka salat tarawih, salat yang rehat-rehat, itu masuk tarawih, rehat-rehat. Kita salat 2 rakaat, habis 4 rakaat kita baca doa, rehat-rehat, tarawih. Tapi ada orang solat tarawih kejar-kejaran, pecut 4 kali 100 meter tu. Oh laju. Semayang 23 rakaat setengah jam. Kalau tengok di Indonesia tu, macam mana dia semayang 23 rakaat tak sampai suku jam. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, wala dhallin tu. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tengok yang tu seksanya makmum kat belakang. Maka tak boleh macam tu. Dia kena solat tenang-tenang. Baca pada tu, sebab kalau lantik imam, macam imam muda kita, Masya Allah, nak lantik imam biar suara sedap. Nak suara sedap, semua PA system biar sedap juga. Biar kalau imam tu bunyi ehem dia tu, makmum kat belakang kata sedapnya ehem dia. Ehem pun sedap. Padahal mikrofon tu sedap. Macam di Mekah tengok, istawu, dia bunyi suara tu sedap. Ada setengah surah masjid tak macam ni lah. Ni okey lah ni. Setengah masjid kita jemput ceramah tuan-tuan, sakit tekak-tekak je ni, nak kena jerit. Sebab apa? Masya Allah, dia punya PA sistem uzur yang sangat daif, amat daif jiddan, Masya Allah. Maka tuan-tuan, Masya Allah, dirikan malam bulan Ramadan dengan salatul tarawih. Jemput anak isteri kita mari, kempen anak cucu menanti kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, salat sunat tarawih. Kita bukan PKP dah sekarang. PKP dulu semayang kat rumah, suami jadi imam, kadang-kadang isteri nak jadi imam juga, tak boleh. Nak suami jadi imam depan. Solat tarawih. Ingat momen ataupun pengalaman waktu PKP tu, walaupun dia pedih tapi banyak manisnya sebenarnya. Kalau perasan lah, kalau kita fikir benda tu disulam dengan kemanisan, banyak manis dia. Manisnya apa dia? Suami aku tak pernah jadi imam, hari tu jadi imam. Walaupun baca Qul Huwallah daripada rakaat pertama sampai rakaat ke-8, Qul Huwallah, ke suaminya tu kemah tu. Tak betul tu. Ada orang perli kata Qul Huwallah, Qul Huwallah. Apa Qul Huwallah? Jangan perli ayat Allah tu. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah, seorang sahabat Nabi. Dalam satu peristiwa Nabi melihat 70,000 malaikat turun menyambut roh Muawiyah. Sebab apa Muawiyah disambut oleh para malaikat? Sebab dia suka baca Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sah bangga kalau imam baca panjang-panjang. Imam masih teman, baca Al-Baqarah apa? Al-Baqarah. Nah, tu surah lembu tu, Al-Baqarah. Alif Lam Mim. 1 juzuk dia baca. Kalau kita buat macam tu, kalau dengan suara imam yang sedap, dengan bacaan yang sedap, insya-Allah orang boleh steady. Cuba imam baca berterabur tu, macam Allah Subhanahu Wa Taala taubat lahu. Saya kalau pergi, kalau imam-imam, minta maaf lah kita sebut, kadang imam-imam veteran ni kalau suara sedap, alhamdulillah. Kadang-kadang gigi pun tertinggal kat rumah, Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak baca? Siratal labi tu, bukan siratal labi, siratal labi ngam-ngam. Habis baca. Jadi bacaan
kena betul, kena tepat dan sebagainya, maka qiyam Ramadan ni sangat penting. Ajak anak-anak kena ajak mari. Walaupun anak-anak sifat dia bermain, memang sifat budak main, makcik-makcik, tuan-tuan haji, tak usah marah budak-budak. Kalau kita marah budak-budak sekarang, dia viralkan kita, jenuh kita nanti. Hashtag makcik garang gila, habislah kita kena kecam dengan netizen. Sekarang ni orang kalah dengan netizen jadi hakim. Netizen kata betul, maka betul lah itu. Netizen kata kalah, salah lah itu. Ni zaman netizen ni, masyarakat, media sosial. Kalau dulu kita boleh marah budak-budak, tak apa, budak-budak taat. Saya kena marah dengan Tok Imam Surau, berapa kali kena marah. Orang pergi semayang, kita pergi main, tak apalah, asalkan dia rapat dengan masjid dan surau. Ada satu hari tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah masjid Sungai Ramal Luar. Masjid Sungai Ramal Luar di Kajang ni, dia ada dua masjid. Satu masjid disebut masjid itu masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Sebab satu masjid lama kiblat dia salah. Terpaksa buat masjid baru satu lagi, betulkan kiblat dia. Waktu tu saya kuliah bulanan, sebelum jadi PU dulu lah, saya kuliah bulanan, setiap bulan pergi sana, kuliah subuh. Satu hari tu ada orang, seorang budak, dia masjid dia depan tu ada banyak kipas, tekan-tekan kipas depan. Masjidnya besar, kipas yang tekan-tekan duduk depan-depan. Adalah seorang mu'allaf, dia bawa anak dia kecil. Anak budak kecil. Budak kecil ni waktu kita semayang, dia tekan kipas, ketuk. Dia berlari duduk. Kita memang tak pun khusyuk dah. Memang tak khusyuk lah hari tu. Saya kata budak ni kena marah nanti ni, kena marah. Betul sungguh tuan-tuan macam Allah. Habis dia salam, terus seorang pakcik tu bangun dengan mukanya cengeng macam galak tu. Misal dia, "Hey you," dia kata ke ayah budak, "Ni anak you ke?" "Ya, anak saya." "You ni tak reti jaga anak lah. Tengok dia buat apa tadi." Dia sound depan-depan orang, tuan sekalian. Tak boleh itu. Kalau kita tak puas hati, bawa dia pergi ke belakang. Awak, tu anak awak, bagus anak awak. Macam puji dulu. Bagus anak awak tadi, aktif benar dia tengah semayang. Tapi tak bagus. Kalau boleh ikatlah dia. Contohlah ikatlah dia. Bagaimana boleh ikat? Tu sifat budak. Sifat budak dia memang bermain. Tuan-tuan pernah jumpa budak mari-mari terus salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas tu pegang tasbih subhanallah. Ada. Kalau ada, tu bakal Imam Mahdi. Macam Allah. Tak ada budak-budak sifat main. Yang pelik kalau orang tua yang main. Mari-mari masjid, gudung-gudung, tengok Tok Bilal belum musim. Tu pelik lah dia. Sebab apa? Mungkin tak betul dia ni. Tak nyanyok dalam dia. Tak main. Orang budak-budak tu sifat dia. Sifat budak bermain. Maka kita tenang hati. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau kamu tak dengar kemeriahan suara budak-budak dalam masjid, maka ketahuilah kata macam Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berjaya ataupun suasana tidak akan bagus dalam tempat tersebut sebab tidak ada suara budak-budak lagi. Mungkin dia bising, kita caralah bisingnya macam mana. Kalau Tok Imam jadi imam, waktu orang menangis, budak-budak kecil menangis, jangan kita baca panjang. Kita tengah baca Al-Baqarah ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, bunyi budak menangis. Tasah kita lajak sampai saya kudu subhat, satu juzuk kita baca, jangan. Budak tu menangis bukan tanda suara kita sedap. Mungkin dia lapar, mungkin dia terjatuh, jadi menyebabkan mak dia jadi susah hati, semayang tak khusyuk. Sebuah masjid tempat ustaz belajar dulu, masjid kat luar tu kan. Tengok masjidnya macam mana. Dia buat tempat permainan. Mungkin satu masa lah, kalau ada budak-budak ramai dekat sini, ada tempat khusus untuk mereka bermain. Mainlah kat situ macam Allah. Dia bagi orang-orang perempuan yang mana, yang mungkin tak boleh semayang pada hari itu untuk jaga budak-budak ni. Jadi menyebabkan ayah dengan mak dia semayang dengan tenang. Salah satu perkara yang boleh kita imarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan sinonim dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kena baca Quran banyak-banyak pada bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran kepada kita. Bacalah Al-Quran, sebab dalam bulan Ramadan kalau kita baca satu huruf Al-Quran, Allah balas sampai 700 kali ganda pahala. Kalau sekarang kalau kita baca bulan tak Ramadan, alif satu huruf dapat 10. Dalam bulan Ramadan Allah boleh lipat kali gandakan dengan pahala yang cukup besar. Dan Ramadan juga bulan turunnya Al-Quran berdasarkan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Al-Quran turun malam Al-Qadar, jumlatan wahidah daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Sekaligus 30 juzuk.
dan turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tadarrujan, beransur-ansur selama 23 tahun. Kita kena baca Quran. Quran boleh jadi penyembuh kepada kita. Tuan-tuan, kita ada penyakit rohani, penyakit jasmani dan rohani, dikena dengan Al-Quran untuk selamatkan. Sebab Nabi SAW menyatakan, Al-mahiru bil-Quran ma'as safiratil kiramil bararah. Siapa yang mahir baca Quran, dia akan bersama dengan orang-orang hebat di kalangan para rasul dan para anbiya di akhirat nanti. Mahir baca Quran. Buka je mana-mana mushaf, dia boleh baca. Ini orang mahir nama dia. Buka surah At-Taubah, dia boleh baca. Buka surah Al-A'raf, boleh baca. Ini penting, peri penting. Kalau tuan-tuan masih lagi ada anak perempuan yang nak cari bakal menantu, tes bakal menantu kita, nak anak aku baca Quran, boleh tak boleh? Yuk. Boleh makcik. Saya memang hari-hari baca Quran. Ya betul, betul. Ambil Quran, kita letak depan dia, kena tes. Saya tak baca Quran ni makcik, saya baca Quran kat rumah saya. Nampak no, nipu yuk ni. Quran rumah kamu dan Quran sini sama aja. Mana sama makcik? Budak sama. Rumah saya 32 juzuk ada. Ni 30 sikit. Nampak benar. Dia nak kencing kita sekarang. Maka kena tengok betul-betul. Test. Sebab kita nak bagi anak perempuan kita kepada seseorang, tiba-tiba dia buta kayu Quran, habis anak kita. Suami tak baca Quran hari-hari. Baca Quran. Nabi kata lagi, dan siapa yang baca Quran wa huwa yatata' tersangkut-sangkut dia baca. Dia baca tapi sangkut-sangkut. Tabarakalladzi tu banyak daripada baca. Dia sangkut-sangkut tapi dia baca juga. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Dia baca walahu ajrani, kata Nabi. Falahu ajran, dia akan dapat 2 pahala. Pahala baca dengan pahala dia bersungguh membaca. Dalam bulan Ramadan terkenal kita buat tadarus Al-Quran. Mesti buat punya masjid ni. Jangan kita pilih-pilih ahli tadarus. Ajah 5, dia baca macam kori perak. Ajah Minah, jangan Ajah Minah. Ajah Minah kalau dia baca satu huruf ataupun satu ayat tu mungkin 5 minit. Kita tak ambil dia, mengganggu prestasi. Tahun ni nak khatam Quran 20 Ramadan mesti khatam. Jangan gitu makcik. Khatam Quran tak perlu mengejar macam Usain Bolt. Jangan 4 kali 100 meter, tak payah. Kita baca Quran untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tadarus Al-Quran biar betul. Tadarus macam mana? Seorang baca, seorang dengar dan semak. Jangan tadarus, okey kita baca, kita bagi siap-siap. Awak muka ni, saya muka ni. Awak muka tu, saya muka tu. Macam-macam. Bukan gitu tadarusnya. Baca serentak pula tu, tak ada siapa pun semak, semua ikut dan dia je. Tak betul, itu bukan tadarus. Itu namanya acara pecuk ros. Pecuk memecut. Maknanya Hajar Limah baca muka surat yang ni, kita semua tengok baca. Bila mana dia salah, kita tegur. Ajar salah tu, syaddah ni baca biar berdetak sikit. Ini mak salah ni. Ni kadang mak cari, mak ling tak tahu, mak iwak tak tahu, mak arik sukun tak tahu, mak repik dia tahu, mak cari dia tahu. Mak cari benda, tak tahu benda, hukum dia baca. Tu sebab tadarus untuk semak bacaan. Bila kita ditegur, dia suruh bacaan salah, jangan kita marah. Asyik awak aja salah, mikalah baca, tak boleh. Memang kalau dia salah, kita kena tegur. Sebab kalau kita baca salah Al-Quran, dosa hukum dia. Dia kena belajar. Tu sebab belajar Al-Quran fardu ain. Membacanya walaupun sunat, tapi belajar tu fardu ain, wajib kita baca Al-Quranul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah bulan Ramadan. Baca Quran. Saya selalu sebut mana-mana tempat, tuan-tuan kalau baca Quran yang kita dah baca sekarang, contoh tengah bulan Syaban ni kita dah baca sampai juzuk 12. Bila masuk satu Ramadan, tak perlu kita start satu juzuk balik. Juzuk pertama, teruskan bacaan. Dan paling afdal sekali kalau boleh selepas selesai kita membaca Al-Quranul Karim, khatam Al-Quran, buat seperti mana Sayyidina Anas bin Malik buat, dipanggil seluruh anak menantu dia buat majlis khatam Quran. Siapa kata buat majlis khatam Quran itu bid'ah, dialah paling bid'ah sekali. Sebab riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia, khidmat dengan Rasulullah 10 tahun di kota Madinah. Dia kalau habis khatam Quran, dia akan panggil seluruh anak dia untuk buat majlis khatam Quran. Kita terkenal buat majlis.
Dulu masa saya kecil, kita khatam Quran, mak panggil seluruh orang kampung, mari makan pulut kuning. Sekarang saya mengajar di sekolah rendah lama, 13 tahun, Jekof dulu. Bila habis khatam Quran, kita minta mak bapak hantar bunga telur. Bukan telur bapak tu, bunga telur. Bunga dah ada telur sebiji, tu je. Bukan telur orang, telur ayam. Betul. Dia kata, buat apa telur-telur ni, nak membazir je telur. Kita minta tu bukan nak dapat kepada cikgu. Cikgu bukan hantu raya makan telur. Kita buat nak letak dekat sebagai bunga telur tu. Last sekali kita bagi balik ke anak dia. Tu tujuan dia, nak dapat suasana tu. Tapi sekarang tak ada. Ustaz yang mengajar anak kita mengaji, khatam Quran dengan ustaz tu, apa kita buat kat ustaz tu? Ada hantar beras tak sekilo kat dia? 5 kilo ke? Tak ada. Gula tak, saya tak tahu gula ustaz. Saya hantar stevia, lagi bagus, tak ada masalah. Bagi sedikit imbuhan kepada ustaz yang mengajar. Sama macam zaman saya kecil tu, tiap-tiap bulan duit tak boleh bayar, mak bagilah sekilo gula. Bagi waktu tu Milo lah, sekarang jangan minum Milo, minum benda lain lah. Tuan macam Allah SWT bagi yang tu. Bagi supaya apa? Menghargai guru. Bila khatam pula, guru dijemput datang. Guru orang pertama akan menyemak bacaan, start daripada Ad-Duha. Lepas tu mengadap pula seorang lagi, mengadap pula seorang lagi. Itu adab. Tapi semua ni telah hilang, slow hilang. Last sekali tak buat apa dah. Cucu kita khatam Quran, buat waktu bila? Nak menikah nanti, baru buat khatam Quran. Yang paling dahsyat orang kita, cucu tak pernah khatam, tiba-tiba dia kahwin hari tu, kita buat majlis khatam Quran. Tak, bila dia khatam Quran tak pernah. Last sekali buta kayu, baca tak betul. Sudah, ni keadaan yang berlaku. Bukan di Sungai Dara ni, di Sungai Lembing, Kuantan, Pahang, Darul Makmur. Ni keadaan yang berlaku. Maka baca Quran, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari, Quran boleh menyembuhkan penyakit rohani dan jasmani kita. Kalau kita belajar perubatan Islam, almarhum Dr. Harun Din sebut, Quran boleh jadi penyembuh, sebab syifa menjadi penyembuh kepada kita. Contohnya orang yang penyakit kencing tak tus. Orang lelaki lah biasanya kencing, bila dah kencing tak puas kencing, nak kencing lagi, lama dalam tandas tu, berdeham, orang 3 kali sampai 13 kali, ada lagi tak keluar. Maka cara nak hentikan dengan Al-Quranul Karim, kita baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dal makhraj dia kat dalam ni. Dal. Ahad, tekan sikit. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Kan tu namanya qalqalah kan. Tapi sifat dal di lelangi kita, lidah tu. Maka tekan sikit dekat situ, niatkan supaya Allah tahan kita punya tu, termasuk bleeding. Darah keluar tak henti-henti. Maka baca qul huwallahu ahad seperti mana disebut oleh para ulama. Banyak fadilat. Saya resdung kuat. Satu hari nak kuliah. Saya kalau resdung saya tu kan, kain yang besar-besar ni basah, lenjun ni kain. Kalau kain kalau ada kuliah hari tu pagi tu start, dia akan membawa sampai ke malam. Hari tu saya kuliah di Masjid Tembok Jalan Kuala Kangsar. Nak kuliah dah ni, tiba-tiba dia mari. Mungkin sejuk sangat suasana. Saya sejuk tak boleh, habuk tak boleh dah. Jadi waktu tu hinguh dah mula keluar. Saya kata macam mana aku nak kuliah, takkan nak balik dah nak start kuliah ni. Last sekali kita baca Al-Fatihah. Baca Fatihah, niat ya Allah tolonglah. Setakat kuliah je, lepas ni nak keluar lah. Saya pun ambil baca ke air, sedut air tersebut memang berhenti. Ni mukjizat Al-Quran. Lepas habis sembahyang Isyak keluar pula, tuan-tuan, rugi saya kata. Kalau aku cakap ya Allah tolong berhentikan selama-lamanya, mungkin berhenti selama-lamanya resdung tersebut. Nak silap doa lah. Doa tu biar banyak sikit, jangan runcit-runcit. Yang keempat, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita memperbanyakkan disebut sebagai Syahrus Sadaqah, bulan sedekah. Bulan orang yang berebut-rebut untuk menyampaikan sedekah kepada seseorang, dan bulan untuk fuqara dan masakin, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka pada bulan Ramadan kata Nabi SAW, sebaik-baik sedekah ialah pada sedekah pada bulan Ramadan. Kita buat sedekah. Waktu saya belajar di Al-Azhar dulu, Masya Allah, orang-orang Arab bila tiba je bulan Ramadan, mereka bersedekah dengan bersungguh sekali. Sama juga orang Melayu begitulah. Bulan Ramadan bulan yang paling seronok, mereka bersedekah. Tiba bulan tak Ramadan, mereka kembali kedekut balik. Maka kita naklah jadi pada bulan Ramadan memperbaikkan sedekah. Dan sedekah tu kalau boleh waktu malam-malam kita masuk dalam tabung masjid kita.
Mari ke masjid salat malam. Kirim kalau kita mungkin uzur tak boleh dapat datang ke masjid, kirim kat suami kita. Moga-moga kita bertemu dengan satu malam yang disebut khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, namanya malam Lailatul Qadar. Yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, tak berikan pada bulan lain. Kalau kita baru ni bulan Syaban, kita ada nisfu Syaban. Nisfu Syaban ni semua orang boleh tahu bila berlaku. Tetapi ramai orang sia-siakan malam nisfu Syaban. Ramai sangat orang sia-siakan. Orang suruh banyak berdoa kepada Allah malam nisfu Syaban, kita tak berdoa. Allah suruh minta macam-macam pada malam nisfu Syaban, kita tak minta. Maka ada satu lagi malam Allah bagi pada bulan Ramadan, malam namanya malam Al-Qadar. Tapi malam Al-Qadar ni kita kena cari. Taharraw, Nabi kata. Bahkan Nabi kata burulah malam Al-Qadar. Bila? Fi ashril awakhir Ramadan, pada 10 malam akhir di Ramadan. Nabi sayang lagi pada kita. Nabi kata cari pada malam-malam witir, malam-malam ganjil pada bulan Ramadan. Imam Ghazali siap buat jadual lagi macam mana cara nak cari malam bulan Ramadan. Macam-macam lah. Cuma nasihat kita orang yang dhaif ini, yang saya pun tak tahu pernah jumpa ataupun tidak pernah jumpa, tapi insya-Allah kita patutnya mesti kita berjumpa juga. Sama ada berjumpa kita dalam ibadah ataupun dalam maksiat kepada Allah atau buat perkara sia-sia. Cuma malangnya kita bila tiba 10 malam akhir, orang tak fokus ibadat dah. Orang fokus apa? Kuih raya, rumah raya, semua raya belaka. Orang tak fokus ibadat. Orang tak fokus ibadat sebab apa? Dia fokus kepada anak nak balik, kena siap bilik, kena buat macam tu, tukar langsir, tukar tu langsir, semua. Benda ni saban tahun dah kita buat. Cuba tahun ni kita ubah sikit. Bukan tak boleh buat kuih raya, buat waktu siang. Malam peruntukkan masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak boleh kita nak beraya, siang kita selesaikan perkara ini, malam kita buat. Ni malam raya ataupun malam Ramadan, sibuk kita beli belah, nak beli baju raya dan sebagainya. Ini seharusnya kita kena tinggalkan sikap macam ni. Sebab ianya merugikan kita. Sebab malam Lailatul Qadar, kalau malam 10 yang akhir, Rasulullah SAW mengetatkan kain dia. Itu tanda Nabi tak menyentuh isteri-isteri dia. Dan Nabi beriktikaf 10 malam akhir. Masjid kena buka masjid, iktikaf. Bukan curi tamu masjid, iktikaf dalam masjid. Duduk dalam masjid. Iktikaf kena dalam keadaan berwuduk. Niat untuk beriktikaf. Sama ada bila kita masuk, kita tidur dalam keadaan berwuduk pun dapat pahala, ataupun kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang malam bulan Ramadan itu akan beroleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah sahabat kita, jemaah-jemaah yang rajin pergi masjid ni, dia bergilir-gilir. Sekejap masjid sana, kalau dekat-dekat lah, sekejap masjid ni dia iktikaf. Dia sangat luar biasa. Dan biasanya masjid dia buat apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala 10 malam akhir. Maka jemaah sekalian kena mari sahut saranan jawatan kuasa, mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala barang sebentar pada waktu malam. Sebab kalau kita bertemu dengan malam Al-Qadar, kita akan dapat kelebihan yang cukup besar, iaitu ibadat kita khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Bila mana Nabi menceritakan kepada para sahabat Nabi kisah Bani Israel. Ada orang yang beribadah kepada Allah 83 tahun 4 bulan ibadah kepada Allah, hidupnya untuk berjihad fi sabilillah, ibadah kepada Allah, tidak pernah buat maksiat kepada Allah. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, kita tak mampu nak buat macam tu. Maka Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW satu malam yang kita buat setiap tahun, kita akan dapat perkara ini, iaitu ibadat seperti mana 83 tahun 4 bulan. Sekitar itulah yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir sekali, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala minta maaf lah, saya nak kena ke Parit Bunta pula lepas ni, nak ambil isteri kejap, lepas tu terus Parit Bunta ada program. Petang pun ada sekejap, lepas tu malam pula ada program lagi. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, poin-poin ringkasan daripada apa yang saya sebut tadi. Yang pertama, Ramadan datang, kita kena sambut dia. Sambut Ramadan dengan cara macam mana? Dengan gembiranya hati kita, dengan sebab adanya Ramadan nak datang. Jangan sesekali kita rasa beban Ramadan tu sebab Ramadan datang, mengganggu kita punya aktiviti harian. Sebab hari-hari kita makan, tiba-tiba mari bulan Ramadan tak boleh makan. Jangan kita ada sikap macam tu. Sebab kata ulama, kalau kita ada sikap tak puas hati dengan Ramadan yang akan datang, itu tanda-tanda kita orang yang fasik. Yang pertama.
Kalau ada, istighfar kepada Allah. Yang kedua, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, isi dengan Ramadan kita dengan ibadah kepada Allah. Saya sebut tadi salah satunya baca Al-Quran, baca. Tolong nasihat pada anak menantu kita, baca Quran. Kita sendiri membaca Quran. Kalau tak reti baca Quran, cari guru untuk belajar Al-Quran. Jangan malu, tuan-tuan sekalian. Saya puji tindakan mantan Perdana Menteri almarhum belum almarhum lagi, iaitu Pak Lah, Tun Abdullah Ahmad Badawi, hafizahullah taala, tengah sakit sekarang. Dia lupa, dia ada penyakit. Tapi dia jasanya sangat besar kepada negara. Apa jasa dia? Khusus kepada Kementerian Pendidikan. Sebab jasa dia lah, ada satu projek namanya Guru Jawi Quran Arab dan Fardu Ain, JECOF. Saya pernah bekerja di situ. Sebab dia pergi ke KPM, dia melihat perlunya rakyat Malaysia Islam membaca Al-Quran. Maka KPM perkenalkan satu sistem namanya JECOF tadi. Dalam JECOF tu ada perkara disebut sebagai BIG, baca ikut guru. Sebab dia nak apa? Cita-cita Pak Lah, dia nak rakyat Malaysia ni paling kurang sekali seumur hidup dia lalu Al-Quran. Maka ada satu kaedah disebut baca ikut guru. Baca ikut guru ni banyak orang buat, tapi mengikut kajian tak berjaya. Cumanya baca ikut guru ni, bila guru baca, murid ikut. Guru baca, murid ikut. Itu yang pertama dalam JECOF. Yang kedua, komponennya ada namanya tasmi' untuk mengukuhkan BIG. Tasmi' ni apa dia? Talaqi musyafahah. Budak datang jumpa guru, baca Iqra. Cukup lepas selesai baca Iqra, naik Quran. Ni ada budak-budak kalau umur 20, 19 ni, dia punya generasi dia ni. Kalau tuan-tuan ada cucu umur 20, 19, 22, ni generasi dia. Generasi pertama, batch pertama 2005. Dan perkara ni dari sudut BIG memang tak berjaya, tapi dari sudut talaqi musyafahah, bayangkan berapa banyak pahala yang Pak Allah dapat setiap hari. Tuan-tuan bayang, cukup lah. Macam guru saya mengajar Quran dekat Balok, kampus saya di Kuantan. Namanya Ayat Apollo Aziz, nama ni, Cikgu Aziz. Dia ada anak murid ramai. Kalau anak murid dia baca tak banyak, satu muka sehari, satu huruf dapat 10 pahala. 10 pahala dapat kepada Cikgu Aziz. Sama juga dengan Pak Lah, dia perkenalkan BIG, budak-budak umur 23, 22, 21. Sampai sekarang ada lagi JECOF ini, dia baca setiap huruf pahala, sambung menyambung dapat kepada Tun Abdullah Badawi. Ni kelebihan yang besar. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita gitulah. Kalau boleh Al-Quran, biar mak ayah dapat ajar anak sendiri, dan bila mana anak tu membaca, dapat pahala pada dia. Dan surah yang paling aula kita mengajar, suratul Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah dia akan baca setiap hari seumur hidup dia sampai mati. Dan selagi mana dia baca, selagi itulah pahala tuan-tuan akan dapat seumur hidup. Tanya anak kita balik nanti, cuba baca Fatihah, mak dah dengar. Dia salah baca. Siratal ladzina am'am, contoh. Kita betulkan je. An'am je kita kata. An'am. An, alif, hamzah. An, nun, 2. 3 huruf dari situ. Alif, hamzah, nun. Am, 4 huruf. Ta, 5 huruf. 5 huruf, 50 markah, 50 pahala kita dapat. Anak kita baca sampai dia mati, tuan-tuan kiralah berapa banyak pahala kita dapat. Walaupun kita tegur An'am. Bayangkan besarnya pahala bagi guru Al-Quran yang mengajar setiap hari, setiap huruf yang anak murid dia baca, huruf itulah dapat pahala buat dia. Yang terakhir, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya sebut pada bulan Ramadan, bulan untuk melatih perut kita dan mengenang kesusahan orang yang susah. Bukan saya kata tak boleh makan, kita makanlah, sebab itu nikmat yang Allah beri kepada rakyat Malaysia. Kita negara yang banyak makanan, kita makanlah. Walaupun mahal sikit sebanyak tu biasalah, nak sebut tentang ekonomi, tapi di seluruh kita makan tu rezeki yang Allah bagi. Cuma tak sah kita hidangkan dalam media sosial kemewahan kita ni. Takut saudara kita di Palestin terlihat perkara ini, menyebabkan mereka rasa kecil hati dan sebagainya. Sama juga dengan Malaysia juga, kalau kita selalu tunjuk kemewahan kita, ada setengah orang sebut ada penyakit namanya penyakit Ain. Ain ni dia tengok kita, dia takjub, dia bukan dengki, dia hebat dia ni, hebat, dia sebut hebat dia ni, sakit orang tu. Allah SWT ada juga Ain nama dia. Ada juga Ain hasad, dia tengok orang tu tukar sport ring baru, Allah, dia ni sport ring baru pula, beci aku tengok. Ain dia menyebabkan orang tu mungkin accident.
Kata Nabi, kalau ada sesuatu yang boleh melangkaui qada qadar Allah, ain boleh melangkaui. Kalau boleh, kalau ada. Tapi semua tu dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tips saya terakhir, kalau tuan-tuan kena ain, cara nak berubat ni macam mana? Kalau tuan-tuan tahu ada orang tu yang buat kepada kita, pergi jumpa dia. Tuan, tolong ambil wuduk. Tak ada air wuduk tuan, saya nak ambil air wuduk tu, buat mandi. Tapi kalau kita tak tahu, sebab kita ni influencer dalam media sosial, kita tayang macam-macam dalam media sosial, orang nak tengok. Tiba-tiba kita jatuh sakit, pergi hospital, cek, tak ada apa-apa. Bila kita jumpa perubatan Islam, oh dia kata ni kena gangguan, tapi bila berubat tak ada apa juga. Rupa-rupanya kita kena ain. Ain ni caranya berubat, kalau tak tahu, kata ulama yang saya dapat lah, saya bagi pada tuan-tuan balik, iaitu caranya kita tadah dah air wuduk kita sendiri. Azur tangan, komo buanglah kat luar, jangan komo jual lah tu, tadah air wuduk. Hidung tu boleh tadah lagi, muka sampai tangan kaki basuh. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masukkan tangan kita dalam air tadi dan kita kata, aku berwuduk, aku mengambil wuduk dengan wuduk orang yang ain kepada aku. Siapa dia tak tahu, ni umum. Maka tuan-tuan buatlah selama 7 hari, insya-Allah. Buat sebagai bilasan terakhir. Bilasan terakhir mandi kita, bilas sekali, tak payah gitu-gitu pula, sekali hari, insya-Allah. Ikhtiar kita lah, kalau kata ada ain orang hasad kepada kita. Tu caralah, kaedah yang boleh kita buat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah biiznillah azza wa jalla. Minta maaf saya terkasar bahasa dengan tuan-tuan, tersilap bicara pada pagi yang penuh barakah ini. Moga-moga Allah merahmati kita semua, selamat menyambut Ramadan al-Mubarak, dan Allah kurniakan kita umur yang sihat, tubuh badan yang sihat untuk sampai pada bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah dalamnya, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu ayah kami. Kasihanilah mereka sama seperti mana kasih dan sayang kepada kami waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika ibu dan ayah kami telah pergi menghadap-Mu ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Luaskan kubur ibu dan ayah kami, jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman syurga-Mu. Yang Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami lubang daripada lubang-lubang neraka-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa pasangan hidup kami. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa anak-anak zuriat keturunan kami. Jadikan anak-anak kami, zuriat kami, anak-anak zuriat yang saleh-salehah, yang mampu menghadiahkan doa mereka setiap hari untuk kami ya Allah, yang mampu menguruskan jenazah kami suatu masa nanti ya Allah, yang mampu menjadi benteng kepada agama-Mu ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma salli ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afin fi Gazzah. اللهم صل إخواننا المجاهدين والمستضعفين في رفح. اللهم صل إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين خاصة يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.